iaitu bab 1 iaitu fungsi dan persamaan kuadratik. Okey, semua dah ready? Banyak malam ni kita nak belajar ni tentang fungsi dan persamaan kuadratik. Sebelum kita mulakan terus jawab soalan, cikgu nak tanya dulu. Semua tahu ke fungsi ni macam mana, persamaan kuadratik ni macam mana? Siapa-siapa boleh jawab? Tahu. Okey. Cikgu bagi tahulah. Kalau persamaan lag ke? Kalau lag bagi tahu cikgu takut lag. Kalau persamaan kuadratik ni adalah persamaan ambil di mana AX kuasa 2 di mana AX kuasa 2 tambah BX. Lemak kenapa pen cikgu ni? BX tambah C equal to 0. Tu kalau untuk persamaan kuadratik. Sekejap Okey, cikgu mulakan balik. Sorry. Okey. Kalau persamaan kuadratik, persamaannya adalah begini, iaitu AX kuasa 2 tambah BX tambah C equal to 0. Kalau persamaan dia mestilah ada sama dengan. Kalau fungsi, kalau bentuk fungsi pula macam mana? Kalau fungsi dia fx sama dengan AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. Boleh? Dan satu lagi cikgu nak bagi tahu, ni adalah antara perbezaan untuk kuadratik lah. Di mana kita ada fungsi, yang kedua kita ada persamaan, dan satu lagi kita ada ungkapan. Boleh? Kalau ungkapan macam mana cikgu? Kalau ungkapan dia tak ada sama dengan 0. Maksudnya adalah dia macam ni. AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Macam tu je kalau ungkapan. Contohlah kalau awak jumpa soalan multiple choice, pilihan. Nyatakan yang mana satu ungkapan. So awak kena carilah kalau yang ungkapan dia tak ada sama dengan Cikgu, suara cikgu tak boleh dengar. kosong. Kalau persamaan dia kena sama dengan 0. Setakat ni clear tak? Boleh. Sekarang okey? Kalau
lag lagi bagi tahu Okey, so kita nak pergi kepada soalan yang pertama. Dia suruh kita selesaikan persamaan kuadratik. Macam mana nak selesaikan? Bila awak jumpa kuadratik, lagi satu saya cikgu nak bagi tahu, bila macam mana kita nak cam tu adalah persamaan kuadratik atau kita nak cam tu adalah bentuk kuadratik di mana kuasa bagi perkali X ni adalah, kuasa bagi X ni yang pertama dia mestilah sama dengan 2. Degree paling tinggi dia sama dengan 2. Kalau lebih daripada 2 tu bukan kuadratik. Contohlah AX kuasa 3 tambah BX kuasa 2 tambah X. Yang ni bukan kuadratik. Sebab apa? Yang ni, tengok. Degree paling tingginya adalah kuasa 3. Boleh? Awak kena tahulah. Kalau AX kuasa 3 ni adalah persamaan kubik. Okey, cikgu bagi tahulah. Awak kena faham setiap satu persatu persamaan. Contohnya, kita ada persamaan linear. Linear tu macam mana? Kalau persamaan linear adalah persamaan garis lurus, di mana kita adalah X tambah 3 sama dengan 2. Yang ni adalah persamaan linear. Yang kedua, kita ada persamaan kuadratik, iaitu kita ada persamaan kuadratik di mana kita ada AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. Yang ketiga, kita ada persamaan kubik. Kubik ni apa? Yang AX kuasa 3 tambah BX kuasa 2. Yang ni awak tak belajar lagi lah yang kubik. Awak belajar 2 sahaja, persamaan linear dengan persamaan kuadratik. Awak kena kenal satu persatu. Kalau persamaan linear kita ada, dia macam ni. Kalau persamaan kuadratik, dia AX kuasa 2 tambah BX tambah dengan C equal to 0. Boleh? So, macam mana kita nak selesaikan persamaan kuadratik ni? Bila nampak soalan, satu je nampak je ada kurungan, kita kena buat apa? Kembangkan. Yes, kembangkan. So, you all kena kembang satu persatu. Kalau lab bagi tahu So, kembangkan 2X darab X akan dapat apa? 2x kuasa 2. 2x kuasa 2. 2X kuasa 2. Tulislah 2X kuasa 2. Cikgu zoom So, lepas siap 2X kuasa 2, kena kembangkan satu lagi di mana 2X darab dengan negatif 5. Kita akan dapat Negatif 10x. yes, negatif 10x. Dan sebelah kanan ni kita perlu salin sahaja x tolak 15. Lepas tu, lepas siap ni kita perlu, kalau cikgu ada satu tips macam mana nak selesaikan kalau awak jumpa ni. So, kalau cikgu ada K, sekejap. Kita ada S, K, yang ni cikgu nak bagi tahulah macam mana. Yang ni, S tu apa? S maksud dia sepak. K ni apa? Jumpa. Kembang. Yang kedua apa lagi? Kumpul.
Kalau lag bagi tahu yang seterusnya cikgu buat lepas kumpul kita apa? Kita akan susun. Lepas susun kita selesai. Boleh? Ni awak semua boleh tengoklah. Ni adalah cara. So, kita tengok kita ni dah buat yang langkah keberapa dah kita dah buat. Kita ada langkah pertama, sepak, SKKSS. Yang kedua, kita kembang. Yang ketiga, kumpul. Keempat, susun. Dan yang kelima, selesai. So, kita dah masuk di fasa langkah keberapa? Siapa boleh bagi tahu? 2. Ya, kita dah di langkah yang kedua. Kita dah kembangkan bila kita jumpa kurungan, kita dah kembangkan. So next step, langkah ketiga kita perlu susun. Nak susun macam mana? Ingat balik persamaan kuadratik. Persamaan dia, bentuk dia adalah macam mana? AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. Makna kata lain, di bahagian kanan ni ataupun right hand side kita, bahagian kanan ni kita perlu equal to sama dengan 0. Boleh? So, kita kumpul lah. Alihkan X tolak 15 ke arah kiri. Boleh? So, kita buat satu persatu. Yang ni, yang bahagian kiri kita salin sahaja. 2X kuasa 2 tolak 10X. So, X positif. Kalau pergi ke kiri, dia akan jadi? Negatif. Yes. Very good. Negatif. So, negatif 15 bila kita alihkan ke kiri, dia akan jadi? Positif 15. Positif 15. So, sama dengan 0. Jangan tinggallah sama dengan 0. So, next. Lepas kita kumpul, kita perlu susun ataupun awak dah boleh selesaikan terus. Di mana? Dia salin je lah. 2X kuasa 2. Tengok. Negatif 10 negatif X akan jadi? Negatif 11X. Yes, negatif 11X. Ingat negatif, negatif dia akan jadi negatif. 10 kena tambahlah dengan 1. Ibarat contoh awak hutang RM10. Hutang RM10. Lepas tu awak nak hutang lagi RM1. Ya, hutang awak bertambah ke berkurang? So, dia akan jadi bertambah. Oleh kerana hutang tu benda negatif, kita perlu letaklah negatif. Boleh? So, tambah 15, jadilah 15 sama dengan 0. So, bila nampak je, dah jadi bentuk kuadratik ke belum ni? Dah jadi bentuk kuadratik ke belum? Dah lah kan? Sebab kenapa? Dah, sebab 2X kuasa 2 negatif 11X tambah 5. Kalau awak semua tengok bandingkan, kita ada nilai A sama dengan berapa? 2. B kita sama dengan negatif 11. Negatif jangan lupa. Sebab apa negatif ni? Hak milik negatif 11X. So, C kita ada sama dengan 15. Boleh? So, yang ni macam mana? Lepas kita dapatkan ni, kita kena buat jalan penyelesaian. Kita kena selesaikan menggunakan kaedah apa? Kalau persamaan kuadratik ni, siapa tahu? Kita kena menggunakan kaedah pengfaktoran. Nak guna pengfaktoran, bila kita nak
dia suruh kita selesaikan. Maksudnya selesaikan persamaan ni apa? Kita nak dapatkan nilai X dia. Ataupun dengan kata lain, kita nak dapatkan punca-punca dia. So, kalau cikgu akan gunakan cara kita masukkan dalam kalkulator. Siapa ingat, siapa tahu macam mana nak masukkan guna kalkulator? Masing-masing ada kalkulator tak? Di hadapan Ada. masing-masing. Ada. Ada. So, cikgu tak boleh tunjuk kalkulator. Awak semua boleh tekan mode. Lepas tu cari equation. Lepas tekan equation nombor 5. Kalau cikgu guna kalkulator yang silver tu. FX570ES plus tu. Boleh, semua ada. Cikgu tak boleh nak tunjuk dekat ni. Okey, lepas tekan mode. Cikgu carilah equation EQN, tekan nombor 5. Lepas tu awak masukkanlah nilai A awak berapa. Nilai A kita adalah 2. Nilai B kita adalah negatif 11. Dan nilai C kita adalah 15. Boleh? Lepas tu awak siap masukkan, dapatlah nilai X1 sama dengan apa? X2 sama dengan apa? Okey, siapa boleh bagi tahu cikgu? Siapa dah dapat? X1 3. X1 3. X2 2.5. Okey. So, cikgu tulis kat sebelah ni Awak nampak? Semua nampak tak? So, kita dapat 2X kuasa 2. Cikgu salin balik negatif 11X tambah 15 sama dengan 0. So, sekarang kita nak guna kaedah pemfaktoran. Sebelum kita nak guna kaedah pemfaktoran, cari nilai X. So, kawan awak dapat X sama dengan 3. Satu lagi X sama dengan, boleh bagi tahu dalam bentuk pecahan tak? Satu lagi. Satu lagi, X satu lagi. Kita dapat 5/2. Yes, 5/2. So, bagaimana kaedah pemfaktoran tu? Kaedah pemfaktoran, awak kena ingat kita ada kurungan. Yang ni. Kurungan. Dah dapat punca ni, awak just naikkanlah. Nampak tak? Macam mana? Contoh. Ni bila awak dapat nilai X1 positif, ke dalam ni awak kena tukar je sign dia, tanda dia. Jadi, negatif. Awak pun tulis X tolak 3. Contohnya macam mana? Bila awak X tolak 3, kan sebelah kanan awak sama dengan 0. Sama dengan 0. So, awak dapatlah X sama dengan 3. Boleh? Yang tu 1. Kalau bagaimana pula kalau pecahan ni? Kalau pecahan, awak tengok. Yang di bawah ni, awak letak di sebelah X ni. Pemboleh ubah tu. Nampak anak panah cikgu? Jadi macam mana? Jadi 2X. 5 ni, nilai ni 5/2 positif ke negatif? Positif. Ya, positif. Kalau nak letak dalam kurungan, dia jadi negatif. Kita kena tukar sign. So, dapatlah 2X tolak 5. So, dalam kurungan ni, awak letaklah 2X tolak 5. Kalau kita kembangkan balik, dapatlah yang ingat. Ni adalah sama juga proses dalam tingkatan 2. Awak belajar tentang kembangkan dengan pemfaktoran. Kalau kita kembangkan, kita hilangkan kurungan. Kalau masuk pemfaktoran, kita adakan kurungan. Boleh? Dah siap. So, dapatlah jawapan dia macam ni. Boleh? Ni. Bila awak dah dapat persamaan kuadratik, masukkan ke dalam kalkulator. Nak masukkan ke dalam kalkulator, ingatlah A kita apa? B kita apa?
dan nilai C kita apa? Boleh? Semua boleh setakat ni? Kalau boleh, Boleh. kalau yang malas cakap, malulah cikgu nak lahirkan suara nak tu, awak boleh letak dalam chat. Cikgu boleh baca, boleh sambil-sambil tu cikgu baca. Kalau ada yang tak faham, malu nak suarakan, boleh tulis dekat message. Okey, semua cakap boleh. Okey, next kita teruskan kepada soalan yang kedua. Soalan yang kedua sama juga, dia suruh kita selesaikan persamaan kuadratik. Ingat balik cikgu tadi, cikgu bagi tahu apa? Sepak, mula-mula sepak. S, lepas sepak kita kembang. Lepas kita kembang, kita kumpul. Lepas kita kumpul, kita selesai. Okey. Bila nampak pecahan maksud sepak tu apa? Yang ni, nombor 2 ni. Kita perlu sepak naik ke atas. Betul tak? Tu adalah step dia. So, awak sepaklah. Sepak 2, jadilah 2. Letak kurungan terus. Hash tambah 6 sama dengan 3 hash tolak 1. Salin dulu. Lepas kita sepak, kita perlu apa? Yang kedua, step yang kedua. Lepas S, kita perlu K. Kembang. Boleh? So, kita kembang macam mana? 2 darab hash, kita akan dapat 2 hash. 2 darab 6, kita akan dapat 12. Tambahlah 12. Boleh? Sama dengan 3 hash darab hash, kita akan dapat berapa? 3 hash kuasa 2. Yes, 3 hash kuasa 2. Kenapa dapat hash kuasa 2? Hash darab hash. Ada 2. Ya, ada 2. Berulang sebanyak 2 kali. So, dapatlah hash kuasa 2. So, 3 hash tolak 1. Kita akan dapat negatif 3 hash. Boleh? Kalau yang dah boleh buat terus direct. So, lepas kita kembangkan, next step cikgu apa? Kita kena kumpul. Awak rasa kita nak alihkan ke kiri ke kita nak alihkan ke kanan? Kanan. Kiri. Yang mana? Ke kanan, ke kiri. Okey. Ada beberapa orang suruh ke kiri, ada yang ke kanan. Okey, kita tengok satu per satu. Okey, kalau kita alihkan ke kanan, sama juga. Yang ni kita akan dapat equal to kosong, betul? So, 3 hash kuasa 2 kita ni, kita akan dapat nilai positif. Kalau cikgu lebih sukalah nilai A kita sama dengan positif. So, kalau cikgu buat macam ni je. Alihkan semua ni ke kanan. So, kita akan dapat 3 hash kuasa 2. Mana-mana pun boleh asalkan kena persamaan tu equal to 0. Cumanya awak jangan tertukar nanti. Tengok yang ni deh. Yang ni kita tengok. Kosong kita tu di sebelah kiri. So, awak semua tengok satu per satu cikgu buat. So, negatif 3 hash. So, 2 hash kalau kita alihkan ke kanan, kita akan dapat negatif 2 hash. 12 positif, alihkan kita akan dapat negatif 12. So, kalau cikgu nak dapat yang ni, equal to 0, cikgu nak ke tepi. Awak rasa boleh tak? Jadi 3 hash kuasa 2 tolak 3 hash tolak 2 hash tolak 12 equal to 0. Betul tak kalau macam ni? Betul. Sama je. Betul. Sama je kan? Kita just
alihkan sahaja. Kita putar sahaja. Kalau kita tengok balik yang kawan awak cakap. Kita alihkan ke kiri pula. Kalau kita alihkan ke kiri, cikgu buat satu persatu lah. So, dapatlah negatif 3H kuasa 2, positif 3H, positif 2H, positif 12 equal to 0. Yang berbeza apa? Yang berbeza adalah sign dia sahaja. Kalau cikgu, awak boleh ubah. Macam mana? Kita nak positifkan ni, awak just tukar je lah tanda. So, kita nak positifkan dia. So, yang bila negatif, kita positifkan, dia akan jadi 3H kuasa 2. Yang positif akan jadi negatif 3H. Yang positif akan jadi negatif 2. Negatif 12 equal to 0. Sama sahaja. Boleh? Lepas kita... Boleh, So, lepas kita alihkan ataupun kumpul, kita perlu selesaikan. Tengok 3H. H ni kuasa 1 ada tak pasangan dia? Ada lagi boleh selesaikan? Kalau tak ada, kita salin sahaja. Negatif 3H. Betul. So, negatif 2, negatif 12 akan jadi ke cikgu ada setinggal ni. Negatif 14. Cikgu ni cikgu tertinggalkan. Betul tak? Yang ni. 3H. Kan 2H sepatutnya kan. So jadi macam ni lah 3H kuasa negatif 3 negatif 2H negatif 12 equal to 0. So saling 3H kuasa 2 negatif 3H negatif 2H akan jadi Negatif 5. Negatif 5H. Ingatlah, negatif akan jadi negatif. So, dapat negatif 12 sama dengan 0. Barulah bentuk persamaan kuadratik. Baru bentuk persamaan kuadratik. Next, nak buat apa? Next, kita kena dapatkan nilai H1 sama dengan apa? H2 sama dengan apa? Nak dapatkan, kita kena guna kaedah pemfakturan. Nak guna kaedah pemfakturan, ingat. Kalau pemfakturan akan ada kurungan. 2 kurungan equal to 0. Selalunya, pelajar akan tinggal sama dengan kosong ni. Selalunya. So, awak semua tak boleh tinggalkan sama dengan kosong ni. So, tekan sahaja kalkulator. So, keluarkan dahulu. A kita berapa? 3. Nilai B kita adalah negatif 5 dan nilai C kita adalah negatif 12. Boleh? Try masukkan kalkulator masing-masing. Dapat berapa nilai H? Dapat tak punca-punca? Dapat 1 ke? Dapat 2 ke punca? H1 sama dengan 3. 3. H2 sama dengan Negatif 2/3. negatif 4/3. Semua dapat? Semua dapat tak? Dapat. Dapat. Kawan awak cikgu yang awal-awal tu 2H memang akan jadi 3H ke? Yang mana Yang ni ke maksud awak? Sekejap cikgu tu balik. Yang mana
Nur Izati, okey. Cikgu cuba fahamkan maksud awak. So, yang ni 2H akan dapat 2H tambah 12. So, yang ni akan dapat 3H kuasa tolak 3H. Pak, kembangkan. Yang ni awak tengok 2 ni cikgu sepak naik ke atas. So, dia akan jadi darab dengan H tambah 6. So, bila kembangkan 2 darab H akan jadi 2H. 2 darab 6 akan jadi 12. Kalau yang ni pula, tengok. 3H darab H tolak 1. So, darab 1/1. 3H darab H akan jadi 3H kuasa 2. Manakala 3H darab negatif 1 akan dapat negatif 3. So, inilah hasilnya. Boleh tak Izati? Faham tak? Oh, okey. Okey, macam mana nak kira guna dalam kalkulator? Okey, jap cikgu tunjuk Cikgu stop sharing, cikgu share dekat ni. Okey, semua nampak tak kalkulator cikgu? Dekat skrin. Okey, tengok macam mana nak kira guna kalkulator. Okey, sekarang kita dah keluarkan nilai A. Nilai A kita apa? Okey, mula-mula awak pergi tekan mode, akan keluar macam ni. Mode 1 kali. So, kita pilih equation nombor 5. So, awak tekan nombor 5. Lepas tekan nombor 5, dia akan dapat 1, 2, 3, 4. Kita nak pilih yang mana? Okey, kita pilih nombor 3. So, pilih nombor 3, tekanlah nombor 3. So, A kita berapa? Boleh bagi tahu cikgu soalan nilai A kita? 3. Nilai A kita 3. Awak tekanlah 3. So, awak tekan equal. Lepas tu dia gerak ke arah B. So, B kita sama dengan negatif 5. Betul. Negatif 5. So, awak tekan negatif 5. So, tekan equal. So, C kita berapa? Negatif 12. Betul kan? So, awak tekan je lah equal. Dan tekan equal. Dapatlah nilai X1 sama dengan 3. X2 sama dengan negatif 4/3. Jelas? Faham tak ke nak cikgu ulang sekali lagi? Okey, mula-mula tekan mode 1 kali. Keluarlah macam ni. Lepas tu kita tekan equation nombor 5. Lepas tekan nombor 5, tekan nombor 3. So, keluar macam tu, awak isi macam biasa. Boleh? Okey, boleh. Boleh cikgu teruskan. Kaisar A bukan negatif 2/3 ke cikgu? Dapat negatif 4/3. Cuba awak tengok. Kok awak tersilan tertekan kalkulator ke? Okey, so lepas kita dapat ni, awak naikkanlah. Okey, satu je cikgu nak ingatkan. Awak jangan tertukar bila dalam kalkulator ni,
memang dia akan keluar jawapan X1, X2. Kebanyakan pelajar, dia akan selalunya lepas tekan kalkulator terus buat X1, X2. Tak bolehlah salah ni, automatik salah. Sebab kenapa? Sebab diberi pemboleh ubahnya adalah nilai apa? Nilai hash. Ingat tu. Automatik sebelum nak tekan kalkulator tu siap-siap awak letak. Awak semua letak hash 1, hash 2. So, dapat macam tu, macam mana nak letak dalam kurungan, letak hash tolak 3. Yang positif, kalau dalam kurungan, jadi negatif. Kalau yang ni, negatif. Kita tengok. So, akan jadi 3 hash tambah 4. Boleh? Jelas? Jelas. Boleh. Jelas. Boleh. So, cikgu nak nombor 2 dengan 3, cikgu nak bagi sebagai homework. Awak buat dekat rumah sambil-sambil tu, cikgu nak pergi. Yang membezakannya adalah dekat depannya fx equal. Boleh? Yang ni awak kena tahu setiap nilai kalaulah dalam graf, apa yang penting. Bila awak jumpa graf kuadratik, 3 penting yang awak perlu tahu di setiap persamaan ni, iaitu nilai A, nilai B dan nilai C. Nilai A ni apa? Dia untuk bentuk graf. Kita ada positif, negatif A. Kalau positif, graf kita senyum. Kalau kita senyum, kita sentiasa positif lah. Kalau kita negatif, graf masam. Masam je hari-hari. So, tak elok lah. Tu adalah negatif. So, kita nak positif. Kita nak senyum hari-hari. Boleh. Ni adalah untuk nilai A. Kalau nilai B, dia merangkumi paksi simetri. Cikgu just cakap je lah paksi simetri. Penting dia untuk kita tahu tentang, untuk kita dapatkan paksi simetri. Kalau nilai C, C ni apa? C ni adalah pemala. Yang C ni kita boleh cari pintasan paksi Y. Kita boleh guna pintasan paksi Y. Ketiga-tiga melalui persamaan ni. Contohlah persamaan umum. Cikgu buat AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Ni kita ada kan? Kita ada setiap A, kita ada perkali. A ni adalah perkali bagi X kuasa 2, B ni adalah perkali bagi X dan C ni adalah pemala constant. So awak kena tahulah C ni adalah kita boleh cari di dalam graf. Dia adalah pintasan paksi Y. Manakala A ni adalah graf, kita nak tahu tu adalah graf, kalau nilai A kita adalah positif, tu adalah graf senyum. Kalau nilai negatif, graf masam. Jelas? Kalau ada nak salin, boleh salin cepat-cepat sebelum cikgu padam. Okey, kita tengok ni soalan nombor 5. Rajah 1 menunjukkan graf bagi fungsi kuadratik. Dia dah siap-siap cakap fungsi kuadratik di mana fx sama dengan negatif x kuasa 2 tambah 2x tambah 15. Tengok nilai A dia adalah positif ke negatif tu? Nilai A adalah negatif.
So kalau negatif, betul lah graf dia masam. Nampak ni bentuk masam ke bawah. So nilai B kita 2. Nilai C kita adalah 15. Boleh. So titik B dan titik C berada pada paksi X. Dia cakap B ni, titik B, titik C berada pada paksi X. Kalau graf awak semua kena tahulah, kita ada 2 paksi iaitu paksi Y dan paksi X. Kita ada 2 paksi. Kalau mencancang tu, dia paksi Y. Kalau dia melintang, dia adalah paksi X. Okey, tentukan. Tengok soalan. Tentukan koordinat titik A. Cari mana A. A adalah di sini. Ni, koordinat. Kalau koordinat, macam mana bentuk dia? Siapa tahu kalau koordinat macam mana? Dia adalah, awak kena tak kurungan X, Y. Ni, yang ni adalah koordinat. Semua jelas setakat ni? Kalau Cikgu Lek bagi tahu, faham? So, jelas. Okey, macam mana kita nak tengok titik X berada di mana? Siapa boleh bagi tahu Cikgu? Titik X ni. Boleh tak? Tengok macam ni. Alah cikgu, dah boleh jawab lah koordinat titik A. So, ingat yang cikgu cakap. Kalaulah ni, awak tengok ni adalah persamaan. So, tengok graf A ni memintas pada apa? A. Point A. Titik A. Dia memintas pada paksi Y. Fx ni adalah paksi Y lah. Ni adalah paksi X. Boleh? So, bila A memintas pada paksi Y, kita boleh dapatkan tak nilai A? Kita bolehlah. Kita boleh dapatkan nilai A di mana? Melalui persamaan iaitu 15. Sebab cikgu cakap kan tadi, C pemala kita adalah pintasan paksi Y. So, dapatlah nilai Y kita adalah sama dengan 15. So, X, Y. Tulis selalu 15. So, nilai X kita berapa? Kosong. Macam mana nak baca? Cuba awak tengok ni. Titik ni. Ni. Dia memintas dekat X. Bahagian mana? Kalau di sini adalah asalan. Kosong. Kosong. Boleh tengok paksi X dia. Titik dia. Dia memintas di Cikgu, sangkut lah. kosong.